Baik, tadi sebelum kita berehat, kita ada bercakap berkenaan dengan pelajar yang lepasan matrik, lepasan STPM, lepasan asasi. Mungkin mereka lepas tak dapat apa yang mereka mahukan, bidang yang mereka mahukan, mungkin mereka merajuk. Dan mungkin ada yang mengambil keputusan untuk tak sambung belajar, ada juga yang ambil keputusan untuk sambung bidang yang lain tapi terhenti di separuh jalan. Sebab apa? Sebab tak minat. Jadi apabila kita bercakap berkenaan dengan peluang pendidikan sama rata ini, bagaimana IPTS dapat membantu, mungkin salurkan sedikit bantuan kepada mereka yang dilihat sebagai minat tu ada tapi peluang tak ada? Alright. Kadang-kadang kita perlu faham keadaan sebenar apa yang berlaku dari segi senario pendidikan negara kita. Memang tak mungkin kita dapat penuhi keseluruhannya. Tapi kalau kita lihat semula, di Malaysia ini paling tidak ada 48 buah institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Kalaupun adik-adik pelajar kita dengan jumlah kelayakan yang ada itu tak dapat masuk ke satu-satu IPT dengan kursus yang dia hendak, ada dua pilihan. Satu, dia boleh explore pilihan-pilihan yang ada dari segi kursus dan juga jumlah kewangan yang diperlukan di institusi pengajian tinggi swasta. Malah mereka boleh datang ambil awal sewaktu mereka mencari-cari tempat di mana nak belajar ini sebelum awal lagi. In fact, saya galakkan guru-guru di sekolah untuk datang ke institusi pengajian tinggi swasta ini untuk melihat apakah peluang yang ada untuk mereka sampaikan kepada mereka. Tapi sebelum itu, saya juga kadang-kadang nak ingatkan juga pelajar-pelajar kita, walaupun kadang-kadang kita minat dengan satu-satu bidang itu, tapi oleh keadaan kita rasa kita tak dapat layak, tak ada kemampuan untuk masuk ke IPTS. Dan mungkin kita boleh consider kursus-kursus lain yang ada di Institut Pengajian Tinggi Awam. Kita ada 48 universiti, beratus-ratus kursus yang kita hendak. Semuanya profesional. So yang itu yang perlu pelajar-pelajar explore pada saya lah. Baik. Saya percaya Prof, institusi pendidikan tinggi juga harus menyesuaikan latihan mereka dengan keperluan pasaran pekerjaan yang untuk memastikan graduan pertama dapat pekerjaan sesuai selepas tamat pengajian. Jadi bolehkah Prof jelaskan sedikit berkenaan apa pentingnya mempunyai tenaga pengajar yang juga pakar dalam industri tersebut, contohnya doktor pakar dalam bidang perubatan? Okay. Dalam bidang perubatan, semua tenaga pelajar kita perlu selalunya tenaga kita dari dalam negeri dan di luar negeri. So setengah dia dari luar negeri, tidak boleh melebihi itu. Mereka dari luar negeri, ijazah mereka mesti diiktirafkan di negara kita oleh MMC dan MQA. Mereka juga mesti ada speciality. Juga mereka mempunyai annual practicing certificate juga. Baru kita dapat mengambil mereka. So tenaga pengajar kita luas sikit. Bukan mereka dari dalam negeri tetapi dari luar negeri juga. So kesemua graduan kita pada masa ini semua 100% dapat kerja. Walaupun dalam negeri, luar negeri, mereka melanjutkan pelajaran mereka di luar negeri ataupun di dalam. So buat pada masa ini MMC, Majlis Perubatan Malaysia serta MQA, mereka pastikan tenaga pengajar yang kita ada berkelayakan. Baik. Yang sesuai lah. Baik. Kita bercakap berkenaan kelayakan, doktor. Saya teringat mungkin dari universiti IPTA dan juga IPTS ini sedang rancak menubuhkan hospital universiti. Saya percaya untuk melahirkan sebuah graduan yang berkualiti, tenaga pengajar itu penting. Tapi hospital universiti, adakah ia satu kewajipan ataupun tidak perlu ada hospital pengajar universiti pun mampu melahirkan graduan yang berkualiti, setaraf dengan graduan antarabangsa? Berdasarkan pengalaman saya, saya sendiri belajar di Universiti Awam, bekerja dengan Kementerian Kesihatan selama 23 tahun, bergerak ke perkhidmatan swasta selama 5 tahun, kemudian saya bergerak masuk ke universiti untuk mengajar. Dari segi tenaga pelajar yang Prof sebutkan tadi, memang tenaga pelajar termasuk saya sendiri. Saya walaupun bertugas sebagai pakar perbidanan di Hospital UCSI, pada yang sama menjabat pensyarah di UCSI Universiti itu sendiri. Sebab kita nak memenuhi keperluan daripada MQA dan MC, memastikan bahawa pelajar-pelajar perubatan ini dilatih oleh orang-orang yang memang terlatih dalam bidang dan masih lagi berpraktis dalam hari masa ke semasa. Dan pentingnya pelajar-pelajar ini didedahkan secara langsung. Saya bagi contoh perubatan. Tahun pertama, tahun kedua memang teori saja.
Tapi masuk tahun ketiga, hari pertama tahun ketiga, mereka sudah berada di hospital. Kepentingannya di sini ialah kerjasama antara hospital swasta dan juga di ini adalah kita tempatkan pelajar-pelajar ini di hospital awam untuk tujuan mengajar. Baik. Dan di situ pelajar ini akan terdedah kepada tempat kerja sebenar. Walaupun UCSI ada universiti sendiri. Menjadi satu keperluan dalam MQA untuk kita letakkan pelajar kita di hospital awam sebenarnya. Kita sekarang ada hospital sendiri. Kita ada sendiri tapi belum boleh digunakan sebagai mengajar. Belum diiktirafkan. Kita ada cita-cita untuk buat. Belum diiktirafkan sebagai teaching hospital. Baik. Belum. Okey, baik. Tapi impian ada. Impian ada. Amin. Baik, menanda aras tahap keberhasilan murid dan juga amalan pembelajaran yang terbaik diselaraskan mengikut sistem pendidikan berprestasi tinggi. Sistem pendidikan berprestasi tinggi perlu digunakan agar pelajar Malaysia mampu bersaing di peringkat global. Jadi bagi meningkatkan ekonomi negara, adakah terdapat sebarang kaedah yang digunakan oleh doktor dalam pengajaran dan juga pembelajaran, dan bagaimana doktor memastikan apa yang diajar bukanlah sekadar teori semata-mata, Prof? Ya. Okey, mereka semua bukan sekadar teori saja. Semua pelajar kedoktoran yang Jamali telah terangkan tadi, tahun pertama dan kedua mereka teori saja. Baik. Lepas tahun ketiga, 4 ke 5 semua mereka terdedah kepada pesakit-pesakit di hospital awam. So di sana mereka dapat praktis yang betul-betul menggunakan skill-skill klinikal mereka. Ya. Baik. Jadi kalau kita ikutkan praktikalitinya itu menjadi satu keutamaan di peringkat tidak kira peringkat pengajian tinggi. Kalau dulu kita lebih tekankan kepada TVET semata. Tapi kini bidang perubatan pun sudah saya kira sejak beberapa tahun sudah memulakan praktikaliti yang hampir penuh. Mungkin 70 ke 80% pada pelajar silibus mereka. Jadi secara ringkasnya, Doktor, mungkin ada sebarang konklusi yang ingin diberikan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, kesamarataan peluang pendidikan. Alright, seperti saya sebut tadi, kesamarataan itu terpulang pada pelajar itu sendiri. Pada saya, peluang itu ada. 48 buah universiti pendidikan tinggi, pelbagai kursus yang disediakan. Pelajar-pelajar perlu bersedia untuk sentiasa cemerlang. Bila sampai satu masa pemilihan nanti, dia akan terpilih untuk dapat tempat sesuai apa yang dihendak universiti yang mana, kursus yang mana. Ya. Prof, ada nak tambah? Ya. Pada pendapat saya, setiap pelajar mesti mempunyai impian dulu. Kalau mereka ada impian, boleh mengendalikannya. Ya. Baik. Saya pun ada impian juga untuk sampai ke Hospital UCSI. InsyaAllah, kita jumpa nanti. Banyak kemudahan, fasiliti yang canggih di sana. Ya, insyaAllah. Okay, baik, terima kasih kita ingin ucapkan kepada kedua tamu kita pada hari ini, Prof. Syamala dan juga Dr. Jamali daripada UCSI, kerana sudi bersama kita pada hari ini membincangkan satu topik yang sangat-sangat relevan pada masa kini, iaitu peluang pendidikan sama rata ataupun bagaimana. Jadi, terima kasih kepada anda kerana sedia menonton kami, Lensa IPT setiap hari Jumaat jam 9 malam. Jadi jika anda mempunyai masalah mendapatkan kediaman berhampiran dengan institusi pengajian tinggi anda, dengan universiti anda, layari rumahsiswa.mohi.gov.my untuk mencari dan mendapatkan rumah sewa yang bersesuaian dan berpatutan dengan kewangan anda. Dan jangan lupa untuk menonton bajet 2023 pada hari Jumaat 7 Oktober bermula jam 3 petang dan analisis bajet 2023 pada hari yang sama bermula jam 9 malam, pastinya di saluran berita RTM dan juga di TV1. Dan jadikan Lensa IPT pada hari yang sama, Jumaat 7 Oktober 2022, kita kupas berkenaan dengan bajet 2023 di IPT. Jadi saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.